kita ganti dengan pronoun. Dia tulis dekat sini, we use pronouns to replace nouns. Kita gunakan kata ganti nama untuk menggantikan kata nama to avoid repeating the same nouns in every sentence. Untuk tidak menggunakan kata nama yang sama berulang-ulang kali. Contoh yang cikgu bagi dekat sini, cuba tengok ni. Ali is a very active student. Jadi dekat sini kita perkenalkan dia punya kata nama iaitu Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kata nama dia kat sini ialah Ali. Ali is a very active student. Jadi ayat seterusnya, Ali enjoys playing all kinds of sports, both in and out of school. Jadi dekat ayat kedua, kita cakap tentang kata nama yang sama. Kita cakap tentang noun yang sama iaitu Ali juga. Jadi sebab kita gunakan kata nama yang sama, kita gantikan kata nama itu dengan kata ganti nama. Kita gantikan Ali kepada he kat dalam contoh ni. Kita gantikan Ali kepada he. Jadi sebenarnya pronoun itu sahaja. Tetapi cara kita nak ganti itu dia bergantung kepada ayat kita lah. Jadi kita dah belajar tentang macam mana kita nak ganti jenis-jenis kata ganti nama iaitu first person, second person dan third person, di mana first person itu iaitu melibatkan kata nama yang sedang bercakap iaitu I, saya kan, ataupun we, kami. Kemudian second person iaitu orang yang sedang mendengar iaitu you lah, ataupun third person bukan orang yang sedang bercakap dan bukan orang yang sedang mendengar. Kemudian selepas kita belajar yang itu, kita belajar macam mana kita nak kenal pasti noun. Noun ni kita belajar sebelum ini kan. Noun ini kita dah belajar sebelum ini, dan kita dah untuk menggunakan pronoun first kali kita kena tahu noun dia apa. Dan noun itulah yang akan menentukan pronoun dia. Contohnya macam dekat dalam soalan ini, soalan nombor 1 dia punya noun dia ialah plants, tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok. Maka selepas kita tahu itu ialah noun dia, barulah kita boleh pilih pronoun dia yang betul. Alright. Kemudian kita buat banyak exercise lah. Dan hari ini kita akan masuk kepada reflexive pronoun. Okey. Sebelum cikgu sambung, cikgu nak pastikan semua pelajar ada sambungan nota ni, ada sambungan nota ini. Nanti bila kita dah selesai kelas ini, cikgu akan selepas kita selesai kelas ini, cikgu akan bagi nota ini kepada pelajar semua. Tetapi kalau cikgu ada tambah subject and object of a sentence, sebab pronoun itu dia berubah mengikut subjek ataupun objek. Dekat sini cikgu tulis the subject of a sentence is the noun performing the verb of the sentence. Maksudnya kata nama yang sedang melakukan kata kerja itu. Itu ialah subjek. Objek ialah
The object of a sentence is the noun who is the target of a verb, iaitu kata nama yang di mana kata kerja itu dilakukan ke atasnya. Ya. Sebagai contoh, kalau kita nak tengok subjek, my family and I went to the store. My family and I went to the store. Jadi dekat situ dia punya kata kerja dia ialah went, iaitu pergi. Ya. Maksud ayat itu ialah saya dan keluarga saya pergi ke kedai. Dan dia punya kata kerja dia ialah pergi. Tetapi dia punya pelaku dia ialah saya dan keluarga saya. Maka saya dan keluarga saya ialah dia punya subjek. Sebab itulah yang melakukan kerja itu. Kerja itu ialah went lah, itu pergi ya. Jadi dekat sini kita tahu bahawa dia punya subjek dia ialah my family and I. Kemudian, the object of a sentence is the noun who is the target of a verb. Contohnya, my mother gave my sister and me some apples. Ibu saya memberi saya dan kakak saya beberapa biji apple. Kalau kamu tengok, dekat dalam ayat pertama, dia punya pronoun dia ialah my family and I. Kalau kamu tengok dekat situ, pronoun dia ialah my family and I. Itu sebab dia ialah subjek. Kalau dia ialah objek, dia menjadi my sister and me. My sister and me. Dia bukan jadi and I. Walaupun maksud dia sama, dan saya, ya, kita cakap my family and I, keluarga saya dan saya. My sister and me, kakak saya dan saya. Maksud dia sama, dan saya. Tetapi sebab beza antara subjek dengan objek, maka pronoun itu pun berubah. Ya. Muka surat. Yang ini muka surat je Ini muka surat berapa ya? Muka surat 18. Tetapi ini sebenarnya nota tambahan yang cikgu bagi. Ya. Okey. Ini nota tambahan. Hello? Okey. Tak apa, yang ini selepas kita buat exercises nanti, cikgu akan ajar baliklah sedikit demi sedikit ya, don't worry. Okey. Untuk tajuk hari ini kita akan belajar tentang reflexive pronoun. Yang ini rasanya bagus letak dekat sini. Okey. Nota tentang subjek dan objek ni dia agak penting lah juga sebenarnya. Okey. Tajuk hari ini kita akan belajar tentang reflexive pronoun. Lagi satu, untuk pelajar yang baru masuk kelas hari ini, semua kelas-kelas kita ada direkod ya. Ada direkod dan diupload di YouTube. Jadi untuk pelajar yang tidak masuk, ataupun untuk pelajar yang untuk pelajar yang ingin mengulang kaji pelajaran, kamu boleh cari di YouTube. Nanti dekat dalam grup tu nanti Cikgu Azman akan letak dia punya link dia ya. Dia akan letak dia punya link dia untuk video-video tu, insya-Allah. Untuk tajuk hari ini kita akan belajar tentang reflexive pronouns. Kita akan belajar tentang reflexive pronouns. Okey. Dia punya topik dia tulis kat situ, we use a reflexive pronoun after a verb when the subject and the object are the same person. We use a reflexive pronoun after a verb when the subject and the object are the same person.
Maksudnya, ya, kita gunakan reflexive pronoun after a verb, selepas kata kerja. Yang ini ialah apa benda-benda yang apa pelajar perlu ingat sendirilah ya. Apa maksud verb apa semua tu? Verb ni maksudnya kata kerja. Ya, kata kerja. Ah, maksudnya kata ganti refleksif lah ya, reflexive pronoun tu. Ah, memang okay, tak apa. Bila cikgu dah explain lagi insya-Allah boleh faham. Kita gunakan kata kerja refleksif ya selepas kita gunakan kata nama refleksif ya, reflexive pronoun, kata nama refleksif selepas sesuatu kata kerja apabila subjek dan objek ialah kata nama yang sama. Ya, contohnya dekat sini, I said to myself. Ya, I said to myself. Saya berkata atau bercakap kepada diri saya sendiri. Saya bercakap kepada diri saya sendiri. Kalau kamu tengok, dia punya verb dia dekat sini ialah said. Ya, ini ialah dia punya verb. Ini kata kerja dia. Ya, ini ialah kata kerja dia iaitu said. Ya, kata. Ya, saya cakap, saya kata. Itu ialah kata kerja dia lah. Kan? Kemudian, siapa yang berkata tu? I, saya, diri saya. Jadi, itu ialah dia punya noun. Ya, ini ialah dia punya noun. Kalau set ini ialah dia punya kata kerja, I ini ialah dia punya kata nama. Ya. Kemudian I said to myself. Saya kata kepada diri saya sendiri. Diri saya sendiri itu pun dia punya noun juga. Dan dia ialah noun yang sama. Kan? Saya kata kepada saya. Saya kata kepada saya. Dua-dua pun ialah kata kerja saya. Jadi, sebab kedua-dua noun itu ialah noun yang sama, kita gunakan reflexive pronoun. Ya, kita tak tulis dekat sini I said to me. Katalah dekat dalam kalau dekat dalam bahasa Melayu, kita nak kata saya kata kepada diri saya sendiri, kita tak kata I said to me. Salah. Ya, apabila kita kata I said to me, salah. Walaupun kamu nak kata saya kata kepada diri saya sendiri. Ya, kita kena guna reflexive pronoun iaitu I said to myself. Ya, sama seperti contoh inilah. Ya, jadi bukannya I said to me. Yang me ini salah. Kerana ini ialah noun yang sama dengan noun yang pertama itu. Contoh yang lagi satu cikgu boleh bagi dekat sini ialah katalah kita guna subjek yang sama, ya, kita guna verb yang sama, tetapi kita gunakan noun yang berbeza. Contohnya uh, uh, I am feeling great. I am feeling great. Saya berasa bagus. Sedang berasa bagus kan? Said Hamid to him.
Ya, said Hamid to him. Jadi yang sedang bercakap itu ialah Hamid. Hamid sedang bercakap dengan siapa? Hamid sedang bercakap dengan diri dia sendiri. Sebab kedua-dua noun itu ialah sama, maka kita gunakan reflexive pronoun. Said Hamid to himself. Ya, said Hamid to himself. Kita tak kata said Hamid to him, said Hamid to he. Ya, kita gunakan said Hamid to himself. Ya, lagi satu contoh dekat sini, Pak Mat said, I cut down the tree myself. Ya, Pak Mat berkata, saya potong saya tebang pokok itu sendiri. Jadi dekat situ kita nampak bahawa Pak Mat sedang bercakap tentang diri dia sendiri. Maka kita gunakan reflexive pronoun kerana noun yang sama digunakan dua kali. Ini kali pertama, ini kali kedua. Okey. Jadi dekat sini ialah senarai beberapa subjek dia dan juga dia punya reflexive pronoun. Sebenarnya yang penting untuk pelajar semua tahu ialah yang inilah sebenarnya. Ya, bahagian yang ini dengan bahagian yang ini. Sebenarnya yang pelajar perlu tahu. Ya, contohnya kita tengok barisan ini. Ya, kalau cikgu tambah lagi satu kotak dekat sini, ayat dia menjadi buka sikit. Kalau kita tengok I see myself. Ya, maksudnya saya lihat atau nampak diri sendiri. Maksudnya saya nampak saya lah, mungkin dia tengah tengok cermin ke kan. Dia tengah tengok cermin. Lepas tu ayat dia kata I see myself. Saya nampak diri saya sendiri. Sebab I dengan myself ialah noun yang sama, iaitu saya lah. Kemudian you see yourself. He sees himself. She sees herself. It sees itself. We see ourselves. You, apa kata? Cikgu buat satu-satu lah kat sini kan. Boleh buat besar sikit. I see myself. Kalau pelajar boleh tulis dekat sini, tulis apa yang cikgu tengah tulis ni dekat nota kamu, bagus juga. Supaya kamu boleh nampak dia punya ayatnya jadi macam mana ya. You see yourself. He sees himself. She sees herself. It sees itself. We see ourselves. You see yourselves. They see themselves. Okey. Kalau pelajar perasan, ada dua you dekat sini. Pertama sekali ialah ayat yang ini. Kemudian ayat yang ini. Tetapi
dia punya reflexive pronoun dia berbeza. Yang pertama sekali kata yourself. Yang kedua kata yourselves. Ada tak pelajar yang boleh bagi tahu cikgu kenapa ada beza dua ni? Tolong gunakan feature angkat tangan. Zarfan. Yang yourself tu sikit, seorang. Yang yourself tu ramai. Ramai tu berapa orang? 2 ke atas. Okay, very good. Jadi, yang pertama sekali, you, iaitu kamu, ya, yang pertama sekali ialah you singular. Singular ni, ya, asal daripada perkataan single bermaksud satu. Jadi, apabila kamu sedang bercakap dengan satu orang, maka jawapan dia ialah yourself. Kalau kamu sedang bercakap dengan ramai orang, you, iaitu plural, ya, ramai orang, plural ni maksudnya dua ataupun lebih, ya. Plural ni maksudnya dua ataupun lebih. Maka reflexive pronoun dia menjadi yourselves. Ya, harap student boleh faham ya. Apa beza antara you singular dengan you plural? Maksudnya jumlah berapa banyak orang yang kamu sedang bercakap lah, kan? Kalau kamu sedang bercakap dengan seorang saja, kamu gunakan yourself. Kalau kamu sedang bercakap dengan dua ataupun lebih orang, kamu gunakan yourselves. Okay. Ya, kalau kamu boleh salin yang ini, baguslah. Alright. Kalau pelajar ada soalan, tolong gunakan feature angkat tangan tu ya. Tolong gunakan feature angkat tangan tu. Alright. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, tolong angkat tangan. Kalau tak ada soalan, cikgu nak sambung. Zafri, kalau nak tanya tangan, nak tanya soalan, angkat tangan, angkat tangan. Ya. Dan apa kalau nak apa cikgu nak terangkan masuk perkataan satu-satu, salah. Ya. Tolong gunakan kamus ataupun Google ya. Kalau nak tengok macam mana nak guna dalam ayat, tak apa, kita buat exercise ya. Okey. Sekarang ni kita akan mulakan untuk exercise. Okey. Suka cikgu ingatkan, kalau apabila kita nak jawab soalan, pertama sekali kita mesti baca dan fahami dia punya arahan terlebih dahulu ya. Kena baca dan faham arahan terlebih dahulu baru boleh baca soalan ya. Arahan dia dekat sini ialah fill in the blanks with the correct reflexive pronoun. Maksudnya dia nak kita gunakan reflexive pronoun yang betul dan hanya reflexive pronoun. Ya, jadi maksudnya semua yang inilah kan. Dia nak kita gunakan reflexive pronoun sahaja. Okey. Okey, jadi pertama sekali, cara kita nak menjawab soalan macam ni, kita kena kenal pasti apa dia punya noun terlebih dahulu. Kita tengok nombor 1, I don't have enough time for blank. Okey, jadi dekat dalam nombor 1, first kali dia punya noun dia ialah I. Ya, noun dia ialah I. Jadi kalau kita tengok dekat atas ni, dia punya noun dia ialah I, dia punya reflexive pronoun dia ialah myself. Maka jawapan dia dekat sini ialah myself.
Ayat dia menjadi I don't have enough time for myself. Maksudnya saya tidak ada cukup masa untuk diri sendiri. Ya, tak ada cukup masa untuk buat apa yang dia nak buat. Ya, tak ada masa sebab dia sibuk sangat lah kot, kan? Buat kerja untuk orang lain semua, jadi sibuk sangat, tak ada masa untuk diri sendiri. Jadi dekat sini Jadi dekat sini harapnya pelajar ada nampak lah ya penggunaan reflexive pronoun ini. Apabila kamu nak bercakap tentang noun yang kamu dah cakap dalam ayat yang sama, ya. I and then myself. Okay, tengok nombor 2. Are both of you serious or can you laugh at blank? Okay, jadi dekat sini first kali dia punya noun dia ialah you. Ya, you ialah dia punya noun. Tetapi you ni ada berapa orang? Sebab ada tulis kat sini ya, both of you. Both of you. Jadi apabila dia punya noun dia ialah both of you, ada tak pelajar yang nak cuba jawab soalan nombor 2? Ya, Tiara. Yourselves. Yourselves. Yang plural ke yang singular? Yang plural. Okay, kenapa plural? Sebab Tak apa, jawab je. Salah-salah lah cikgu betulkan. sebab ada R. Sebab ada okay. Alright, thank you. Alright. Okay, jadi sebenarnya sebab first kali jawapan kamu betul ya, yourselves. Yang plural. Ya, yang plural, yang bawah ni. Dan jawapan dia ialah yang plural sebab ada perkataan both. Both ini maksudnya kedua-dua. Ya. Both ini maksudnya kedua-dua. Ya, both of you serious or can you laugh at yourself? Kamu dua orang ini serius ke ataupun kamu boleh bergelak bersama-sama? Lebih kuranglah macam tu ya, itu maksud dia. Ya. Alright. Nombor 3. Ada tak nak cuba jawab? Zarfan. Themselves. Okay, first kali Zarfan, dia punya noun dia yang mana satu? They. Maksudnya mereka ya. They. And then jawapan dia ialah themselves. Okay, thank you. Very good. Sebenarnya reflexive pronoun ni itu sahaja. Sebab itulah cikgu cakap tadi, kamu dah tahu yang ini, insya-Allah kamu dah boleh jawab soalan. Kemudian apabila kamu dah biasa menjawab soalan guna benda ini dan kamu boleh jawab. Ya. Kan mula-mula tadi nampaklah macam susah sangat kan? Sebenarnya tak susah mana pun, dia ini sahaja. Ya, Nur Azlin, ada nak tanya soalan ke? Nur Azlin Nurli, ada nak tanya soalan ke?
Saya tekan kot. Okey. Tengok nombor 4. Nombor 4, dia punya noun dia tak ada dekat sini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa. No problem. Kalau kamu nak tengok dia punya recording dia nanti ada kat YouTube ya. Alright. Kalau kamu tengok, dia punya noun dia ialah Encik Ibrahim. Tetapi Encik Ibrahim tak ada dekat sini. Ya, tetapi sebab Encik Ibrahim ini ialah satu orang dan satu orang lelaki. Sebab dia ialah satu orang lelaki, maka kita gunakan he. Dan sebab kita gunakan he, jawapan dia ialah himself. Ada tak pelajar yang tidak faham kenapa jawapan dia himself? Tolong angkat tangan. Yang tidak faham kenapa jawapan dia himself, tolong angkat tangan. Okey, kalau tak ada masalah, kita akan sambung ya. Okey, nombor 5. Ada tak yang nak jawab? Dua-dua ni dah jawab dah. Cikgu nak tengok, ada tak orang lain nak cuba jawab? Nombor 5. Tak apa, cuba je. Aira. First kali, which one is the noun? Okay, the noun is Sarah. Kemudian, apa dia punya reflexive pronoun untuk Sarah? Okay. Ya, kalau kamu fikir balik, kamu buat je macam cikgu buat tadi. Sarah ini ialah satu orang dan perempuan. Kalau satu orang perempuan, dia punya pronoun dia ialah she. Nampak tak? Kan? Kalau Sarah, jadi kalau she, dia punya reflexive pronoun dia ialah herself. Okay, very good. Ya, Sarah ni ialah perempuan dan seorang. Maka dia punya reflexive pronoun dia ialah herself. Okay, next. We sometimes blame blank for our problems. Yang ini senanglah. Dia punya pronoun dia ialah we. Dan kalau we, ourselves. Ya, dia tulis kat situ. We sometimes blame ourselves. Next, do you ever go to the movies? Okay, you. Okay, yang ini kita tak tahu you itu singular atau plural. Dia tak bagi clue. Clue dia dekat sini ialah go to the movies by. Ini dia punya clue dia, iaitu pergi ke panggung wayang. Biasanya ya, kita pergi ke panggung wayang bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan kawan-kawan. Ya, jarang ya kita pergi ke panggung wayang seorang-seorang. Jadi sebenarnya sebab ada perkataan ever dekat sini, dia menjadi kamu pernah tak pergi ke panggung wayang seorang-seorang. Jadi dia ialah singular. Sebab clue dia dekat sini ialah ever. Ever go to the movies by yourself. Bukannya yourselves. Ya, sebab kebiasaannya lah ya, kita pergi untuk menonton wayang bersama dengan orang lain. Ya, jarang kita pergi seorang-seorang. Jadi sebab itulah soalan tu tanya, do you ever go to the movies by yourself? Pernah tak kamu pergi ke tengok wayang seorang-seorang? Cikgu pun tak pernah.
Cikgu pun tak pernah. Biasanya kalau nak pergi tengok wayang, mesti pergi dengan orang lain kan. Kawan ke, dengan family ke, pergi seorang-seorang tu rasa macam apa? Lonely sangat. Kalau nak pergi berjalan seorang-seorang tu rasa macam alahai. Okey. Nombor 8. Maybe you expect too much of marriage, Hussein. Don't be so hard on. Dekat sini, kalau kamu tengok, dekat sini you pun boleh jadi noun, Hussein pun boleh jadi noun. Jadi, dekat sini, kamu rasa yang mana satu dia punya subjek dia? Hussein. Jadi jawapan dia apa? Himself. Okey. Cikgu beritahu ya. Noun dia ialah you. Jawapan dia ialah yourself. Okey. Kenapa? Sebab Hussein ni ialah nama orang yang sedang, katalah cikgu yang cakap benda ni kan. Maybe you expect too much of marriage, Hussein. Nampak tak? Sebenarnya cikgu sedang bercakap dengan seseorang dan seseorang itu nama dia Hussein. Ya? Itu je sebenarnya Hussein ni. Hussein ni cuma nama kepada you itu. You itu ialah dia punya noun dia. Faham tak? Ada tak yang tidak faham? Kalau tak faham, tolong angkat tangan. Ya, kalau tak faham, tolong angkat tangan. Jawapan dia ialah yourself. Sebab kita sedang bercakap dengan Hussein. Ya, Hussein tu ialah nama orang yang sedang mendengar. Sebab itulah jawapan dia ialah you. Lagi satu, sebab kalau kamu tengok ayat ini, dia punya verb dia ialah expect, iaitu expect. Macam mana ya nak cakap expect dalam bahasa Melayu? Jangka ataupun harap. Ya, maksud expect ini maksudnya jangka ataupun harap. Kalau kamu tengok, cikgu ada tulis dekat sini, subject is the noun performing the verb. Ya, subjek itu ialah kata nama yang sedang melakukan kata kerja itu. Dan yang melakukan kata kerja itu ialah you. You expect. Ya, you itu ialah kata nama yang sedang melakukan kata kerja itu. Jadi, sebab itulah jawapan dia ialah yourself. Kalau tidak faham, tolong angkat tangan. Okey. Nombor 9. I have to take care of the children. They can't take care of. Okey. Yang ini, ada tak yang tahu jawapan dia? Tolong angkat tangan. Zarfan. Themselves. Kenapa themselves? Sebab the children tu ramai. Ya, lagi satu dia punya noun tu they. Okay, very good. Dia punya noun tu ialah they. Sebenarnya itu je. Dia cuma tambah ayat depan ini supaya pelajar terkeliru. Kan? Dia cuma tambah ayat dekat depan tu supaya pelajar terkeliru ya. Sebenarnya dia punya pronoun dia ialah they. Maka jawapan dia ialah themselves. Kemudian nombor 10. Don't just look at the problems. Give blank credit for the good things you have done too. Okay, yang ini ialah cara tulis ayat itu sebenarnya sedikit mengelirukan. Sebab dekat sini tak ada noun. Dekat depan ni tak ada noun. Dia punya noun dia sebenarnya ialah you dekat belakang ni.
Dan jawapan dia ialah give yourself credit. Kadang-kadang dia bukan dekat depan, kadang-kadang dia dekat belakang. Yang jenis ayat macam tu pun ada juga. Tetapi penulisan ayat macam ni sebenarnya jarang kita jumpa ya. Give yourself credit for the good things you have done too. Okay. Kita ada masa sedikit lagi. Jadi itulah sebenarnya reflexive pronoun. Sebenarnya reflexive pronoun ni yang ini je. Kalau kamu boleh ingat yang ini, hubungan antara subjek dan reflexive pronoun, insya-Allah kamu boleh jawablah dia punya soalan dia dan kamu boleh buat ayat menggunakan reflexive pronoun itu ya. Yang ini penting ni sebenarnya. Okey. Dan kemudian bahagian terakhir untuk subjek pronouns iaitu demonstrative pronouns. Ya, okey. Iaitu pronouns can be used to point out persons, things or ideas. A pronoun that points out something is called a demonstrative pronoun. Iaitu pronoun yang digunakan untuk untuk menunjuk ataupun memberitahu sesuatu. Ya. Yang untuk menunjukkan ataupun memberitahu sesuatu. Contohnya, okey, dia punya penggunaan dia sebenarnya sangat senang saja ya. Dia punya beza, dia punya ayat dia ada 4 ya. This, that, these dengan those. Okey, dengar ya cara cikgu sebut sebab this, that, these, those. Jadi this is her handbag. Ini ialah beg tangan dia. That is his tennis racket. Itu ialah raket tenis dia. Jadi ini sebenarnya beza antara ini dan itu. Dia punya beza dia, ya, I'm sure ya, cikgu pasti pelajar tahu benda ni. Sebenarnya beza dia ialah sama jarak antara yang sedang bercakap itu dengan benda itu. Ya, contohnya kita gunakan this, iaitu ini. Ya, apa kata cikgu tulis kat sini? This ini maksudnya inilah. That maksudnya itu. Beza dia ialah jarak, kan? Kalau kita dekat dengan sesuatu itu, kita kata ini. Kalau kita jauh dengan sesuatu itu, kita kata itu, kan? Ini ialah, itu ialah, ini adalah, itu adalah, kan? Jadi beza dia dekat sini ialah jarak. Sama juga dengan these dengan those. These iaitu ini semua. Those bermaksud itu semua. Okay. These are her handbags. Ini semua ialah beg tangan dia. Ataupun semua ini ialah beg-beg tangan dia. Maksudnya ada lebih daripada satu. Sebab tu ada tulis kat situ singular dengan plural ya. Ingat ya, singular bermaksud satu sahaja, plural bermaksud lebih dari satu. Okey. These are her handbags. Ini semua ialah beg-beg tangan dia. Those are his tennis rackets. Ya, semua itu ialah raket-raket tenis dia. Okey. Kan, these are used to point to things nearby. Ini penting ya, nearby. Iaitu berdekatan.
Okay, this is dengan these are, yang ini dua ni, ialah untuk benda-benda yang berdekatan, nearby. That is and those are, ya, ini digunakan untuk benda yang farther away. Iaitu lebih jauh. Ya, Nur Zahirah. Nur Zahirah nak tanya soalan ke? Oh, okey. Tak ada Okey, jadi jom kita lengkapkan exercise ini. Exercise ini rasanya tak susah ya. Sebenarnya soalan ni tak ada sebenarnya soalan ni tak ada. Okay, kalau near dengan singular, jawapannya mestilah this. Kan? Kalau near singular, jawapannya mestilah this. Jadi, this is my fiancé. Kemudian, this is my new car. Tetapi, okay, this is my son over. Okay, yang ini cikgu nak kamu tukar sedikit. Ya, dia bukan tulis there dekat sini. There ni salah. Sepatutnya tulis kat sini. This is my son over here. Ya, kertas ni silap ya. Tolong buat pembetulan. There ini kamu potong, kamu tulis here dekat sini. This is my son over here. Ya, over here sebab dekat kan. Kalau over there mestilah jauh ya. Kalau over here dia dekat. Kalau over there dia jauh. Tapi sebab dia tulis near dekat sini, maka dekat sini kena ada here ya. Okay. Sama juga. This is my wife who is carrying the baby. And then kalau near tetapi plural, kita gunakan apa? These ya. Senang je lah kan. These are my notes. These are my kids. These are my rabbits in the hutch. These are my books on the rack. Okay, tak usah ya. Kemudian kalau far singular, that lah. That is my new car. That is my son over there. Yang ini betul. Sebab over there maksudnya di sana dan jauh ya. Di sana dan jauh. And then that is my wife. Kemudian kalau far dan plural, those ya. Those. Okey. Tak usah kan? Ada soalan tak untuk demonstrative pronoun? Ada soalan tak? Kalau ada soalan, tolong angkat tangan.
Okey. Kalau tiada, kita sudah sampai ke hujung exercise yang ini. Jadi sebab kita ada masa lebih kurang 5 minit lagi, cikgu nak ulang balik, cikgu nak sentuh sedikit apa yang kita belajar daripada mula kita punya nota itu. First kali, punyalah lama dulu. Ya, cikgu nak sentuh balik. Sedikit sahaja, don't worry. Okay, first kali kita belajar tentang articles, iaitu perkataan a, and dengan the. Ya, a, and dengan the. Kebiasaannya kita gunakan perkataan a, and dengan the sebelum nouns or adjectives. Ya, sebelum kata nama ataupun kata sifat. Ya, kita gunakan the, ialah kita gunakan artikel the apabila kita sedang bercakap tentang sesuatu yang khusus. Ya, contohnya ayat yang cikgu bagi ialah that is my bag. Itu ialah bag saya. The bag is red in color. Bag itu berwarna merah. Jadi dekat situ kita tahu bahawa cikgu bukan cakap tentang mana-mana bag. Tak, cikgu cakap tentang bag yang khusus. Bag itu sahaja. Dan bag yang itu berwarna merah. Itu maksudnya khusus, ya. Cikgu ada tambah lagi tak? Tak ada Okey, kemudian selain daripada sesuatu yang khusus, the juga kita gunakan, ya. Cikgu nak tambah dekat sini, the is also used for nouns that have only one of. The juga kita gunakan apabila kata nama itu hanya ada satu sahaja. Contohnya matahari, ya, the sun. Kita cuma ada satu sahaja matahari. Maka apabila kita sedang bercakap tentang matahari, kita sentiasa kata the sun. The sun is very warm. The sun is very bright. Ya. Kita kata the sun is rising. That is the sun. Kita sentiasa kata the. Selain daripada itu, benda-benda yang hanya ada satu sahaja, contohnya macam bulan, ya, bumi ini, ya, KLCC kan. Cuma ada satu sahaja apabila cuma ada satu sahaja, kita gunakan the. Kemudian ialah a ataupun an. A ataupun an kita gunakan apabila kita sedang bercakap sesuatu benda yang tidak khusus. Ya, bercakap tentang tidak khusus, iaitu bukan kita gunakan the lah, kan. Contohnya macam I would like an apple. Ya, saya nak sebiji apple. Jadi cikgu tak cakap tentang apple yang khusus. Cikgu cuma cakap tentang mana-mana apple. Apa-apa apple pun tak apa. Jadi kita gunakan a ataupun an. Tetapi katalah cikgu nak apple yang khusus, cikgu akan kata I want the apple on the table. Cikgu nak apple yang khusus, iaitu apple yang berada di atas meja. Jadi itulah beza antara a, an dengan the, ya. Kemudian kita tidak gunakan artikel apabila kita sedang bercakap tentang nama negara, bandar, jalan, benua, tasik, gunung, kampung dan sebagainya. Nama-nama tempat lah. Ya, apabila kita sedang bercakap tentang nama-nama tempat, maka kita tak gunakan artikel. Kita tak kata I live in the Malaysia. Tak. Kita tak kata I live in a Malaysia. Tak. Kita cuma kata I live in Malaysia. Harap boleh faham, ya. Itu ialah artikel. Kemudian kita cakap tentang nouns. Ya,
Nouns ini sebenarnya cikgu suka ulang banyak-banyak kali sebab nanti bila cikgu pernah masuk kelas SPM yang tak tahu apa itu noun. Ya, jadi cikgu nak ulang banyak-banyak kali. Noun itu bermaksud kata nama. Ya, apa-apa sahaja yang mempunyai nama itu ialah kata nama. Asalkan dia ada nama, dia ialah kata nama. Ya, contohnya, apa nama benda yang kamu sedang duduk atas itu? Kerusi. Ada nama? Ada nama. Okey, itu ialah noun. Asalkan dia ada nama, maka dia ialah noun. Cuma perlu ingat itu sahaja. Ya, Aira. Cikgu, kalau dia haiwan? Noun lah. Ada nama tak benda tu? Kalau contohnya kucing. Itulah nama binatang tu kan? Jadi sebab dia ada nama, dia ialah kata nama. Noun. Nampak tak? Ya? Okay. Contohnya, lagi contoh pintu. Lagi contoh pinggan. Lagi contoh batu. Lagi contoh pokok. Lagi contoh kereta. Apa-apa sahaja yang mempunyai nama, dia ialah kata nama. Dekat sini dia tulis the name of people, animal, places and things. Tetapi, ya, contohnya emotion. Contohnya macam perasaan. Kan? Perasaan pun ialah noun juga. Kan? Apa nama perasaan? Gembira, sedih, itu semua ialah nama juga. Asalkan dia ada nama, maka dia ialah noun. Ya, harap pelajar boleh ingat ya, asalkan dia ada nama, dia ialah noun. Ingat tu je. Nama pun kata nama kan. Ada nama je, noun. Okey? Jadi kita belajar sedikit tentang apabila noun itu dia boleh ke perempuanan iaitu feminine, dia boleh ke lelakian iaitu masculine dan juga dia boleh neutral iaitu lelaki pun bukan, perempuan pun bukan. Kemudian kita buat exercise banyak ni kan. Okay, and then di bawah noun kita banyaklah kita belajar tentang kata nama khas ya, iaitu proper nouns ya, nama-nama orang, tempat ya, nama bangunan, nama benda yang khusus lah kan. Kemudian kita belajar tentang kata nama yang boleh dikira dan yang tidak boleh dikira. Kadang-kadang pelajar suka tanya, pelajar suka kata, cikgu, beras boleh dikira cikgu? Saya boleh kira beras. Nanti cikgu nak datang rumah kamu, cikgu bawa kamu satu beg beras tu kan, cikgu minta kamu kira. Ya, kalau benda itu terlalu kecil untuk dikira secara general ya, kalau kebiasaannya kita tak kira. Itulah. Macam rambut. Ya, macam rambut ataupun bulu. Kalau betul-betul kamu nak buat, bolehlah kamu nak kira, tetapi kamu nak buat ke? Tak kan? Okey. Kemudian collective noun. Okey. Jadi untuk pelajar yang baru mula minggu ini, kalau kamu tengok, cikgu dah isi kan yang semua ini dengan jawapan kan? Yang kita dah buat dalam kelas, semua cikgu dah isi. Kalau dekat dalam nota kamu tak ada, nanti cikgu akan hantar cikgu akan hantar kertas yang dah siap ni di dalam grup WhatsApp tu tau. Jadi minta ibu atau ayah kamu untuk download dan kamu boleh isi dengan sendiri. Ada juga semua kelas-kelas kita ini direkod dan diupload ke dalam YouTube. Jadi kamu boleh tengoklah kelas-kelas itu semula ya. Okey, jadi sebelum cikgu tamatkan kelas untuk malam ini, ada jawapan, ada soalan tak? Kalau ada soalan, tolong angkat tangan. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, minggu depan kita akan mula dengan mana satu ni? Okey, minggu depan kita akan mula dengan tajuk yang ini. Tajuk yang ini
cikgu akan cikgu akan bagi sebelum minggu hadapan lah ya. Sebelum minggu depan cikgu akan bagi tajuk yang seterusnya. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu tamatkan kelas dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Alright. Okay. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Alright. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Jumpa minggu depan. InsyaAllah. Master, Assalamualaikum. Alright, and that is the end of today's class, inshallah.